Assalamualaikum semua, nama saya Nazrul Irfan bin Nazaruddin, nombor pendaftaran 03 DM20F1063. Saya wakil daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tentang lab ketiga iaitu Venturimeter. Okey, objektif lab ini adalah kita ingin menentukan perkali kadar alir atau CED untuk Venturimeter. Dan kedua, untuk mengukur aliran menggunakan meter Venturi. Ini adalah mesin Venturimeter tersebut. Okey, kita akan tengok bahagian-bahagian utama untuk eksperimen ini dengan lebih spesifik. Yang pertama ialah main switch atau dikenali sebagai switch utama. Dan kedua adalah control valve. Dan ketiga adalah volume tube. Keempat, sump tank. Kelima, volumetric tank. Keenam adalah water block stick. Ketujuh adalah injap V1. Dan ke-8 adalah tube manometer. Prosedur dan langkah-langkah ialah: yang pertama, kita perlu on main switch tersebut. Kemudian kita lihat bendalur mengalir. Seterusnya, kita putarkan injap V1 sehingga paras bendalur dalam tube A dan D mencapai paras maksimum. Kita catatkan rekod tersebut dan kita lihat kepada meter Venturi tersebut. Seterusnya, kita tutup botol water block stick pada sinki dan kita mulakan dengan tekan jam randik. Seterusnya, apabila baras bendalur memenuhi volume sehingga paras 10 liter, kita matikan jam randik. Ini adalah video orang menjalankan eksperimen ini. Ke paras 10 liter, hentikan stopwatch. Selepas membuat eksperimen tersebut, kita catatkan semua data ke dalam jadual. Di sini kita boleh melihat water level dari tube A lebih tinggi daripada tube D. Okay. Lepas kita membandingkan setiap water level dari tube A dan D, kita boleh melihat bahawa yang pertama, jarak antara air ketinggian di yang pertama adalah paling tinggi, iaitu 0.14 meter. Dan juga QT nya juga yang paling tinggi dan QX juga paling tinggi. Lebih tinggi jarak antara air di setiap tube, maka makin cepat masa itu. Volume air yang digunakan dalam eksperimen ini adalah semua sama, iaitu 10 liter. Seterusnya, untuk discussion untuk lab ini adalah mengenai jadual 1, laju aliran telah diubah berkali-kali dengan membuka dan menutup injap pelepas.
Masa diambil untuk setiap 10 liter air yang diisi di tangki bar dan ia direkodkan dalam setiap laju aliran. Setelah merekod kereta api utama, injap pelepas akan dibuka lebih banyak dan kadar aliran akan direkodkan untuk 5 kereta api tambahan yang menunjukkan report keadaan kerana penurunan faktor penekan dan pengembangan dalam hal laju. Dari jadual 1 juga, kita memperolehi tinggi yang dapat ditentukan menggunakan persamaan high A tolak high D. Pelepasan sebenar dapat ditentukan dengan menggunakan keadaan ini sama pergi ke pelepasan cerita yang menggunakan keadaan dan data ini dicatatkan dalam jadual 1. Oleh kerana hasilnya menunjukkan bahawa terdapat kesalahan dalam memastikan kadar aliran yang mungkin disebabkan oleh faktor penekanan, malapetaka pada injap, kecekapan, sifon enjin dan PR kemalangan faktor asing telah direkodkan dengan keadaan YH untuk setiap ujian yang menunjukkan perbezaan yang tinggi antara ujian pertama dan kedua yang mungkin tekanan kemalangan berlaku dalam pilihan injap kesejahteraan untuk melepaskan injap. Conclusion yang kita boleh buat untuk lab ini adalah ujian ini dapat menyelesaikannya. Meter Venturi dapat digunakan untuk menentukan kadar aliran yang siap digunakan dan kontras antara pelepasan sebenar dan pelepasan teori. Dengan kata lain, kita dapat mengetahui kemalangan faktor penekanan yang berlaku dalam order untuk mengawal cecair pelepasan pengembangan kebekali pelepasan Meter Venturi. Penerokaan berjalan dengan berkesan. Sekian, terima kasih. Ini saja untuk buat saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada assignment yang akan datang.